hadir bersama kita di di online. Di Google Meet. Okay, maafkan saya. Okay, so minta maaf ya, kita agak terlewat 5 minit. Untuk tanpa buang masa, kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Okay. Sebelum kita mulakan, ialah kita berkenal secara untuk lagi dekat dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Rozatul Firdaus yang merupakan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak di bidang Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Quran Sunnah. Jadi tanpa buang masa, boleh kita mula, Ustazah? Okay. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah kepentingan mengikuti sunnah. Apakah kupasan daripada risalah An-Nur ini? Mari kita sama-sama kita luruskan niat, kita tenang-tenang, kita bersantai-santai untuk mendengar huraian daripada Ustazah. Okey, silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ukti Balkis yang dikasihi Ustazah Nur Jihan dari USIM, Ustazah Dr. Nur Jihan, Brother Nazri, anak-anak dari madrasah nilai yang berada di hadapan mata. Begitu juga yang hadir secara atas talian. Ada ramai di sini, ada 15 orang. Jadi saya tak sebut satu-satu nama. InsyaAllah mudah-mudahan kita harapkan dan kita doa agar majlis kita pada pagi ini merupakan salah satu daripada majlis yang dihitung sebagai majlis yang beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Kita mengharapkan juga kehadiran para malaikat rahmat menurunkan kasih sayang Allah kepada kita, rezeki daripada Allah SWT dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mikrofon ni tak bunyi ya. Mungkin bateri dia kot. Mungkin bateri. Okay, yang dengar di atas talian, yang hadir di atas talian insyaAllah jelas ya suara saya. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa kita mula. Sebenarnya pada hari ini niat Ustazah ialah untuk merangkumkan kesemua kepentingan dan keistimewaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita semua sedia maklum kita ada beberapa siri yang akan dianjurkan oleh pihak Khairat dan ini adalah minggu yang pertama. Jadi selepas ni akan ada lagi minggu kedua, ketiga dan keempat dan antara penyampainya juga nanti Profesor Madya Dr. Nur Jihan sendiri insya-Allah. Jadi untuk mengambil kira ya bahawasanya hari ini adalah hari mukadimah, hari pertama, maka Ustazah bercadang untuk berkongsi tentang keseluruhan gambaran. Apakah kepentingan dan keistimewaan mengikuti sunnah Nabi dalam bentuk pandangan helikopter view. Kita kata kita nak tengok sikit-sikit sampailah ke ujung dan mudah-mudahan itu akan membangkitkan rasa hasrat dan juga keinginan kita untuk mendalami dengan lebih faqih lagi ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi ibaratnya hari ini adalah mukadimah. Kita tidak akan sentuh terlalu dalam pada setiap poin tapi kita berikan gambaran menyeluruh betapa menariknya pendekatan Risalah An-Nur dalam menekankan kepentingan sunnah dan setiap kali kita baca tajuk ni kita akan rasa semangat untuk mengikuti sunnah Nabi walaupun kadang-kadang manusia secara fitrahnya akan sentiasa berbolak-balik. Iman juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi bila kita dengar, kita baca, kita ikuti pengajian ini, insyaAllah mudah-mudahan dalam minggu-minggu selama kita akan bersama dengan Khairat untuk program tajuk bacaan kitab ini, Silsilah Maulidur Rasul, akan membangkitkan semangat kita dan berterusan istiqamah dalam usaha-usaha kita mengikuti sunnah Nabi dalam segenap aspek kehidupan harian kita. Sedikit sebanyak kalau kita nak kenal pengenalan bagi sunnah Nabi SAW, dia merujuk kepada apa?
Jadi dia merujuk pada 3 perkara. Yang paling popular sebenarnya sabda Nabi SAW. Itulah dia sebahagian dari sunnah Nabi. Apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi katakan, hadis Nabi SAW. Yang keduanya ialah kelakuan dan sikap baginda. Maknanya kelakuan Nabi, akhlak Nabi, sikap Nabi pada suatu perkara, pada satu peristiwa yang dicatatkan oleh para sahabat melalui observation mereka, pemerhatian mereka, dinakalkan sesama para sahabat dan akhirnya tertulislah dalam bentuk riwayat-riwayat yang kita dapati pada hari ini. Itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersikap pada suatu keadaan dan pada suatu situasi ataupun individu-individu yang datang kepada Nabi. Jadi dari situ kita boleh ambil pengajaran. Yang ketiga ialah pengisytiharan atau perkara yang diluluskan oleh Nabi SAW yang disebut sebagai takrir. Dalam bahasa Arabnya takrir ataupun dalam bahasa Inggerisnya approval. Bermakna Nabi tak sebut benda tu, ya, Nabi tak cakap, Nabi pun tak buat, kan? Tetapi Nabi approve kan, Nabi benarkan perlakuan tersebut terjadi di hadapan baginda SAW. Dan antara yang paling masyhur ada 2 lah. Yang pertama Khalid ibn Walid ketika beliau dan para sahabat lain makan haiwan yang bernama dhab. Nanti boleh google lah, DHOBB, boleh jumpa. Dhab ni tumbuh hidup di padang pasir dan bentuknya macam lizard. Macam kalau kita, biawak kita amphibia, biawak buaya tu amphibia, bentuk macam nak sama, tapi top ni bukan amphibia, dia hidup di satu alam sahaja di padang pasir dan lidahnya tidak bercabar. Jadi lidah dia satu je. Jadi di situ Rasulullah tak makan top. Tapi Khalid ibn Walid ketika makan di hadapan baginda, Rasulullah tidak melarang. Bagi itu satu bentuk takrir. Begitu juga berita mengenai sampainya satu perkhabaran, ada sekumpulan sahabat yang makan ikan besar. Dikabarkan peristiwa itu sampai ke pengetahuan Nabi. Kemudian Nabi kata, kalau ada lagi baki ikan itu, saya bolehlah saya merasa kan. Jadi ikan besar ni kita boleh tengok samakun kabir, maksudnya boleh jadi juga ikan paus, maknanya ikan yang bentuk besar. Macam di Terengganu tu ada shark kan. Jadi di situ walaupun Nabi tak makan ikan sebesar itu, tetapi Nabi approve kan tindakan untuk makan ikan tersebut. Tapi ikan tu tak sempat sampai habis. Kemudian kenapa kita ikut sunnah Nabi SAW? Kerana itu adalah perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang mendakwa katanya saya beriman dengan Quran dan saya beriman dengan Allah, saya orang Islam, tapi saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi saya tidak ikut hadis-hadis Nabi kerana hadis itu adalah ajaran dahulu kala. Ada kan yang cakap begitu? Zaman moden ni banyak. Jadi bila dia kata begitu, sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri yang dia kata dia beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada perintah. Perintah yang menunjukkan Allah SWT memerintahkan supaya sekalian manusia mengikuti Nabi. Jadi apa kata Allah SWT? Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dan apa yang telah dibawa kepada kalian oleh Rasul, maka ambillah ia. Apa yang Rasul bawa tadi? Ada 3, sabda, kelakuan dan juga approval. Kan? Jadi 3-3 tu kena ambil. Fakhuduhu. Allah yang suruh. Ambillah ia. Ini adalah satu perintah yang jelas. Bukan suatu anjuran. Dalam Al-Quran kan ada perintah anjuran, ada perintah yang menegaskan bahawa itu mesti dibuat kan. Perintah wujud namanya. Kan? Jadi di sini perintah ini jelas. Mesti diambil. Wa ma nahakum anhu fantau. Dan apa yang dilarang ke atas kalian daripada melakukannya, maka kalian janganlah lakukannya. Bermakna kalaupun apa yang Nabi cakap tu tak sebut secara clear dalam Al-Quran, clear cut halal haram, tapi kalau Nabi sebut itu halal, that is halal. Kalau Nabi sebut it is haram, then it is haram. Because kenapa? Nanti kita akan tengok sebab dia. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi memang tak pernah memperkatakan sesuatu tu berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kemahuannya, hajatnya, keinginannya. Tetapi apa yang Nabi katakan itu pastinya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi bila sebut wahyu ni, ya, kita belajar dalam ulumul Quran. Mungkin bagi yang tak berkesempatan mempelajari ulumul Quran ataupun sciences of Quran, wahyu ada 6. Wahyu itu ada 6. Jadi antaranya adalah divine inspiration, iaitu ilham yang datang daripada Allah SWT. Itu salah satu bentuk
wahyu. Jadi Nabi apabila melakukan sesuatu, apabila berkata-kata sesuatu, taklah semestinya semua kena tunggu Jibril datang dulu. Itu pun salah satu wahyu juga. Tak semuanya tu kena disampaikan melalui Jibril, tak settle lah kerja banyak sangat nak kena communicate kan. Tetapi salah satu adalah Jibril, salah satu adalah divine inspiration. Divine inspiration ni pula terbagi pada dua. Ada yang di alam nyata, ada yang di alam nyata dan ada juga yang dapat melalui mimpi. Kemudian di samping itu untuk para nabi. Kalau untuk kita juga ada al-ilham al-fitri li al-insan, iaitu satu ilham fitrah kepada manusia. Dan ini juga ada hujahnya daripada Nabi SAW sendiri, walaupun contohnya ada dalam Al-Quran, iaitu ibu Nabi Musa, seorang wanita. Not necessarily lelaki je yang kena dapat, wanita pun boleh dapat. Sebab dia adalah satu fitrah manusia. Manusia pada fitrahnya orang beriman. Betul? Jadi bila kita beriman, bukankah Allah janjikan Allah sentiasa guide kita? In what way? Macam mana Allah guide kita? Daripada ilham al-fitri itu tadi. Tapi hati kena bersih kan. Iman pun kena ada di dada. Kadang-kadang maknanya ini memerlukan proses, sebab itulah kita hadir pada kelas hari ini. Itu salah satu bentuk wahyu. Banyak lagi, ada 6 bentuk. Sehingga kan wahyu daripada syaitan pun ada. Tapi satu je lah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Tak pernah dengar kan? Jadi sebenarnya dalam Al-Quran dah sebut dah, dan sesungguhnya para syaitan itu memberikan wahyu kepada wali-wali mereka. Rupanya bukan wali Allah je ada. Wali syaitan pun ada. Apa kerja wali syaitan ni? Wali syaitan ni siapa? Manusia. Rupa sama macam kita. 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Satu hidung. Tapi kerja mereka ialah melaksanakan agenda, perancangan dan juga bisikan-bisikan syaitan. Syaitan kan tak dapat akses ke dunia kita. Dan mereka di alam sana hanya boleh berbisik kan. Wa min syarril waswasil khannas. Dia boleh bisik-bisik. Macam tu je. Ada keadaan dia memerlukan suatu kejadian fizikal supaya perancangan dia materialize. Macam mana nak buat? Adalah wali-wali dia yang tolong materializekan. Sama ada wali-wali ni sedar dia tu wali syaitan ataupun dia tak sedar langsung. Tapi dia telah ditunggangi oleh hawa nafsu dia sendiri, sehingga secara tidak langsung dia telah menyampaikan agenda-agenda syaitan. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita takut Lepas tu kita nak jaga diri kita. Janganlah sampai kita terjebak. Ataupun jangan sampai kita berkawan dengan wali syaitan, kita tak sedar dia wali syaitan. Nak detect, kita tengoklah macam mana amal ibadah dia dan apa perbuatan dia, apa ajakan dia kepada kita. Kalau selalu ajak ke tempat-tempat yang tak patut ke, melakukan maksiat ke, kita berhati-hati. Nak baca auzubillah pun bacalah. Ada kawan hasut, suruh pergi buat benda tak baik, kita cakap auzubillah minasyaitonirrajim. Kan? Bacalah, sebab pada dia tu ada benda lain yang mempengaruhi dia untuk menjadi wali-wali syaitan. Jadi yang ini Nabi terpelihara. Ya, ini Nabi terpelihara. Bahkan kalau ada kesilapan sikit Nabi buat walaupun tak sengaja dan tidak berdosa, Allah akan betulkan. Begitu sekali sempurnanya akhlak Nabi SAW. Contohnya dalam surah Abasa wa Tawalla. Kan? Abasa wa Tawalla, Nabi sebenarnya sedang fokus berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Datang Abdullah ibn Maktum yang buta, yang tak ada status kan, tak glamour. Jadi Abdullah ni rupanya minat nak tanya pasal Islam, yang Nabi lebih minat nak dakwah pemimpin Quraisy masuk Islam. Dua-duanya ada maslahat. Tapi Nabi terabai Abdullah ibn Maktum. Allah tegur. Dosa ke tak dosa sebenarnya? Taklah dosa. Bukannya dosa. Nabi bukannya menghina Abdullah, tak dosa. Tetapi begitu sekali Allah pelihara dengan sempurnanya supaya setiap tindakan Nabi itu boleh menjadi contoh kepada kita. Rupanya Abdullah ni perlu diutamakan sebab dia dah jelas nakkan Islam. Yang pemimpin Quraisy yang belum nak lagi tu sepatutnya kita secondkan. Maknanya kita tidaklah meninggalkan yang lebih utama. Okay, itu pun satu teguran bagi kita semua. Jangan, don't judge the book by its cover. Okay, 4 fungsi sunnah Nabi. Yang pertama untuk takkid, iaitu confirmation, untuk menegaskan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah untuk at-tashri', untuk menyatakan satu syariat, hukum, undang-undang yang pada biasanya adalah umum di dalam Al-Quran, kebiasaannya adalah umum, dan hadis inilah yang akan menetapkan tashri'at yang lebih terperinci.
Contoh asnaf zakat, dalam Al-Quran dah ada dah asnaf tu tapi very general. Jadi kalau kita nak tengok mana dia asnaf yang betul-betul, boleh tengok macam mana Nabi mendistribute, mengapa? Beri sembahyang. Distribute zakat. Bagi-bagi. Mengagihkan zakat. Kita boleh tengok itu kan boleh menjadi sumber tasyrik juga kan. Macam mana kategori fisabilillah kan, semua ni adalah sumber tasyrik yang kita guna pakai hingga ke hari ini. Jadi perlulah dirujuk pada hadis. Kalau tidak dalam Quran very very general kan. Begitu juga tasyrik yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran tetapi ada pada praktisnya. Contoh rajam kepada orang yang sudah berkahwin tetapi berzina. Ada ulama yang mengatakan dulu ada ayat tu dalam Al-Quran kemudian dimansuhkan. Jadi adakah dimansuhkan juga hukumnya? Tidak. Hukumnya masih diguna pakai kerana dari sudut tasyrik' je dia masih dilaksanakan oleh para sahabat juga. Terutama Umar Ibn Khattab. Okey, jadi yang ketiga ialah at-tatbiq. At-tatbiq ialah pelaksanaan. Jadi kalau Al-Quran kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah, kat mana kita nak tengok praktikal umrah? Di mana kita nak rujuk praktikal haji? Apa dia manasik dia? Susunan dia macam mana? Kan dalam Al-Quran semua general kan? Sa'i disebut tapi general kan? Wukuf di Arafah. Nak tahu tatbiq praktikal dia macam mana? Kena rujuk hadis Nabi SAW. Kan? Bagaimana Rasulullah menunjukkan step by step how to perform hajj. Kita tiru yang itu. Rasulullah tunjukkan step by step macam mana nak salat. Solat pun tak disebutkan step by step dalam Al-Quran. Betul? Wa aqimus salata wa atu zakah. Perintahnya ada. Tetapi teknik untuk perform salat tidak ada secara terperinci di dalam Al-Quran. Di situ kita perlu tengok pada tatbiq Nabi SAW. Yang keempat ialah tafsir. Hadis Nabi memang sangat diperlukan sebagai tafsir kepada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Khususnya jika ayat itu bersifat umum. Jadi kita nak faham ayat ni apply ke tidak kepada kita, maka rujuklah hadis Nabi SAW. Sekarang ni penting ke tak penting? Hadis Nabi penting. Ya, sangatlah penting. Jadi jangan pandang sebelah mata dan jangan juga mudah terpengaruh kepada mereka yang mendakwa kononnya mereka hanya mengikut ajaran Quran tetapi tak mengikut ajaran hadis. Dan mereka ada di Malaysia. Jadi mereka satu dunia ada, sama je idea-idea dia walaupun nama-nama persatuan mereka berbeza. Okey. Baik, yang berikutnya ialah sunnah Nabi SAW setiap penjuru buat kehidupan kita. Jadi dalam ibadah ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Betul? Jadi kita nak tengok yang sunnah tu untuk tambah top up lagi bekalan kita di akhirat kelak. Kemudian ada juga akhlak mulia Nabi SAW dalam segenap aspek kehidupan. Nak tanyalah akhlak apa? Semuanya ada. Akhlak dalam keluarga, akhlak dengan pasangan, akhlak dengan anak, akhlak dengan walaupun tak ada ibu bapa tetapi dia ada pakcik-pakcik, datuk-datuk, akhlak dengan orang tua Nabi boleh tunjukkan. Akhlak dengan cucu, Masya Allah Nabi dengan cucu sayangnya subhanallah, tetapi tetap mengikut batas-batas agama. Kemudian tabligh ahkam dan penghayatannya. Jadi dalam hadis tu sendiri adalah satu penyampaian hukum hakam. Di samping penyampaian ada juga penghayatan supaya yang disampaikan itu bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk dihayati. Okey, kita boleh tengok bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Sahabat yang kencing dalam masjid contohnya. Manusia bukan kucing. Tu manusia. Bukan sahabat je, kalau tak salah. Sahabat ke bukan tu? Bukan. Orang Badawi, orang kampung. Orang Badawi yang memang tak cultured. Dia kasut pun tak pakai padahal padang pasir itu panas. Pernah cuba tak pijak padang pasir? Tak pernah. Pakai kasut pun kadang-kadang pedih tapak kaki bila musim panas. Ini kan pula dia boleh tak pakai kasut dan dia survive. Betapa kuatnya fizikal dia. Jadi kadang-kadang kehidupan yang sangat mencabar menjadikan fizikalnya kuat tetapi jiwanya juga keras. Jadi dia macam tak ada perasaan, dia tak tahan, dia terkencing dalam masjid ya. Jadi tapi kita tengok bila Nabi cakap sesuatu tu Nabi buat. Kalau kita ni cakap tapi kita struggle untuk buat. Jadi lebih baik kita cuba bercakap daripada tak bercakap langsung. Boleh sampaikanlah dakwah ya. Apa yang kita dapat ni walaupun sikit kita cuba sampaikan sebab bila kita sampaikan kita akan tujukan pada diri kita sendiri.
Dan kita cuba perbaiki. Jadi Nabi yang suruh sabar, maka di situ Nabi buktikan kesabaran itu. Umar dah marah dah dan nak pergi bunuh orang tu, Nabi boleh sabar lagi. Masya Allah. Jadi kita hayati apa yang Nabi telah sampaikan, maka dia membawa sebenarnya kenikmatan pada hidup kita, bukan tekanan. Kalau kita teringatlah ni Nabi yang buat, kita rasa lega. Kadang-kadang kita lupa. Itu je. Kadang-kadang kita rasa pressure, macam rasa kehilangan sabar. Tapi kalau kita teringat, oh Nabi dulu buat, dia boleh sabar, maka kita akan memberikan kita satu motivasi. Sebab tu kita sebut penghayatan. Maknanya bukan sekadar kita belajar, tapi kita cuba juga menghayati. Dan kalau penat sangat-sangat nak buat macam mana? Tenangkan diri dulu. Supaya datang balik rasional kita. Bila kita rasional, kita ingat balik apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini nasihat untuk diri sendiri juga. Jadi, Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul daripada kalangan kalian, manusia. Ini memang ditegaskan dalam Al-Quran sebab musyrikin Makkah Quraisy di ayat lain mereka mempertikaikan kenapa rasul yang datang tu manusia, kenapa bukan malaikat. Kalau malaikat senang sikit kami nak percaya itu utusan Allah. Ini manusia jalan di pasar macam kami juga. Kan Rasul jalan kat pasar kan. Tapi memang Allah utuskan itu sengaja dalam bentuk manusia kerana itu lebih praktikal untuk kita turuti dan lebih applicable dalam hidup kita. Kalau yang datang tu malaikat, apa argumentation kita? Kita akan kata, dia malaikat lain lah. Saya manusia, ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Habis sampai ke sudah. Tak ada siapa nak improve diri dia dengan justification itu malaikat, saya manusia. Jadi Allah memang sengaja hantarkan pada di kalangan manusia. Dan Rasulullah ni mempunyai satu sifat yang luar biasa, azizun alaihi ma'anittum. Bila sesuatu yang dahsyat, yang menimpa kepada kita, sesuatu yang susah menimpa pada kita, Rasulullah rasa sangat berat. Rasulullah rasa sedih. Rasulullah rasa sedih. Dan kesedihan itu, ni tak rakam kan? Ni nak rakam ke tak rakam? Oh rakam, okey. Kesedihan itu sebenarnya memang Rasulullah rasakan sehinggalah ke hari kiamat nanti. Sebab itu bila hari kiamat, susah bagi yang ada dalil je lah. Jelas dalilnya, bila hari kiamat, hari mahsyar, kita semua sujud di hadapan Allah SWT seluruh makhluk. Rasulullah antara orang yang akan awal bangun setelah sujud pada Allah untuk menoleh ke belakang lalu mencari umatnya. Itu Rasulullah cerita sendiri pada para sahabat. Rasulullah ambil yang sahih je lah. Walaupun ada riwayat-riwayat lain lagi. Tapi saya pilih yang sahih. Jadi, bila dia toleh ke belakang, dia cari mana umat dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami sangat ramai? Bagaimana kau mengenali umat yang sangat ramai itu? Kan? Kemudian Rasulullah jawab, aku kenali mereka melalui cahaya di dada mereka. Cahaya iman di dada mereka. Itulah cahaya iman tu. Jadi cahaya iman ni Rasulullah describe ada 3 kategori, at least 3. Walaupun sebenarnya mungkin lebih banyak lagi. Jadi yang pertama Rasulullah kata ada yang cahayanya itu sekecil lilin. Sebab iman ni di mana? Kita kalau sebut saya orang beriman, kita tunjuk kat mana selalunya? Ada kan? Tak ada orang cakap saya orang beriman. Tak ada kan? Dia memang tunjuk ke dada kan? Rupanya memang di situlah cahaya iman tu. Jadi Rasulullah akan nampak yang ada cahayanya sekecil lilin. Okeylah tu bercahaya, kan? Adalah juga cahaya iman. Kalau tak beriman langsung, gelap langsung, tak ada apa-apa cahaya. Ada yang cahayanya sebesar dirinya sendiri. Maknanya bercahaya satu diri dia tu, daripada jauh Rasulullah nampak, alhamdulillah itu umatku yang beriman. Kan? Tapi yang lebih best lagi Rasulullah kata, ada yang cahayanya sebesar gunung. Masya Allah. Kita tak payah tengok saiz badan sebenarnya. Yang penting saiz cahaya iman. Allah Akbar. Sekali kita tak boleh tengok kan. Kalau lah boleh tengok, ya Allah bestnya kan. Kalau cahaya iman kita kecil, bolehlah kita upgrade sikit tak? Kan katalah kita tengok, ya Allah suramnya macam lilin je. Bolehlah kita workout lagi. Workout yang fizikal tu. Workout iman. Supaya dia semakin percaya. Supaya tak nampak. Cahaya tu mungkin sebesar separuh diri kita ke. Kita workout lagi supaya jadi satu badan. Macam yang Rasulullah sebut ni. Tapi kalau lah dapat sebesar gunung, Allahu Akbar, betapa nikmatnya. Jadi salah satu cara untuk mengupgrade cahaya sebesar gunung, kita cuba juga menyampaikan cahaya-cahaya iman daripada risalah nur, risalah cahaya. Kan? Sampaikan walaupun sedikit.
Mudah-mudahan ada yang terbaca, ada yang terkesan. Kita beroleh sedikit sebanyak saham itu. InsyaAllah. Jadi begitulah Rasulullah pada dengan orang-orang beriman, Raufur Rahim, lagi penyayang. Lagi penyayang, belas kasihan dan juga sangat penyayang. Jadi belas kasihan Rasulullah tu sampai ke hari kiamat terbukti. Rasulullah will try his best nak bagi syafaat. Itu yang dia fikir. Siapa aku nak bagi syafaat ni? So maknanya kita lah pula. Nak tak nak syafaat Nabi SAW. Kita cuba, kita struggle dengan melaksanakan sunnah-sunnah ini. Jadi kita ada beberapa kepentingan kat sini. InsyaAllah yang seperti saya sebut, kita akan lebih dalami pada minggu depan. Minggu ni kita hanya overall sahaja. Okay. Kepentingan yang pertama, dah semangat dah ni nak ikut sunnah Nabi. Tapi bila tak nak buat susah. Betul tak? Sebab apa? Sekecil-kecil sunnah umpama matahari pada zaman ini. Sebab susah nak buat di zaman ini. Memang susah. Memang susah. Ada ke yang rasa senang je susah buat sunnah? Saya so far okay. Masya Allah kan. Kadang-kadang mungkin kalau dalam madrasah kita senang nak buat sunnah. Bila kita keluar melangkah ke sana kemari kan, tak payah langkah jauh-jauh, pergi shopping mall aja. Senang ke tak? Tak senang nak buat sunnah. Dah susah dah. Kan? Masuk shopping mall baca doa dah. Ada sunnahnya. Kan ada sunnah Nabi dalam masuk melangkah kaki untuk membeli belah. Baca doa tu. Baca doa tu. Nanti kita akan rasakan perbezaannya. Antara perbezaan yang paling ketara ialah nafsu kita lebih mudah dikawal. Berbanding kalau masuk ke shopping mall tak baca doa. Okay. Kalau tak percaya tanya anak-anak ustazah. Paling mudah tengok pada anak-anak. Kan? Anak-anak ni kalau kita bacakan doa sama-sama sebelum masuk shopping mall dia lebih terkawal. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ya itu sudah Nabi kan? Nabi yang ajar. Sila-sila. Nabi yang ajar. Bila Nabi yang ajar tentu ada kebaikannya. Tapi nak buat memang susah lah. Sebab kadang-kadang cabarannya nak masuk shopping mall, budak-budak ni baca kuat-kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, semua orang tengok. Allah Akbar, sabar. Orang tengok kenapa pula mengucap masuk shopping mall. Sebenarnya itu doa. Kan? Doa masuk shopping mall. Kenapa pula mengucap doa masuk shopping mall? Apa relationship dia? Ustaz dah habis kaji dah. Nak cari apa kaitan mengucap dengan masuk shopping mall. Rupanya bila kita mengucap, kita mentajdidkan syahadah kita, kesaksian kita Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai Rasul kita. Sebenarnya itu menguatkan jiwa kita untuk mengingati ajaran Allah dan Rasulullah ketika berada di pasar. Macam tu. Boleh cuba. Boleh cuba. Nanti nafsu tu akan lebih terkawal. Sebab kalau kita tak kawal dengan doa, bayangkan jiwa ni nak membeli. Sebab itu adalah wanita. Semua yang ada wanita kan. Itu adalah fitrah. Kalau ada duit lagi parah. Duitnya habis. Kalau tak ada duit, tak apa Ustazah saya tak ada duit. Ya ke? Sebenarnya kalau tak ada duit, tak dapat beli, apa rasa? Sedih. Sedih tu bukan di shopping mall tu aja. Balik rumah nanti teringat lagi. Jadi sedihnya berpanjangan. Puncanya apa? Tak ikut sunnah Nabi. Jadi terbayang-bayanglah kat rumah tadi, cantiknya lah ikat rambut tadi tu, apa salah tak beli. Terbayang pula, cantiklah tudung tadi, kenapa lah tak ambil, dah lah diskaun. Kan? Jadi kesedihan tu mendatangkan perasaan gundah gulana. Jadi lebih baik jangan bawa balik apa-apa pun masalah, tak dapat beli barang, kita bacalah doa. Jadi masuk dengan tenang, keluar pun dengan tenang. Bukan pergi shopping mall tu nak window shopping. Nak menenangkan fikiran kan, bukan nak menambah lagi tekanan. Okey, jadi sekarang kita faham memang nak buat sunnah tu susah, tapi tak apa, itu adalah matahari yang menerangi. Masya Allah. Kepentingan kedua ialah amalkan sunnah mengingatkan Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang saya sebut tadi kaitan dengan syahadah. Bila kita tengok benda-benda yang tak perlu, kita pun teringat, aku dah syahadah tadi ni. Aku dah bersaksi kepada Allah, dia Tuhanku, maknanya aku sedang diperhatikan oleh Allah. Allah tak bagi mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Okey, tak boleh mubazir, tudung ni dah ada. Kalau ni pun dah ada kat rumah. Jadi tak payahlah tambah lagi. Kan? Fashion ni dah ada walaupun dia kata beli 2 free 1. Beli 1 free 2. Allah lagi menggoda.
kan, tetapi kita ingat tak perlu, saya dah cukup. Ini suatu perjalanan yang susah sebenarnya melawan nafsu ni, bukan mudah. Tak apa, kita masa suntuk. Kalau nak cerita panjang-panjang pasal nafsu ni pun setengah jam boleh habis. Panjang huraian tentang nafsu. Jadi yang ketiga, menjadikan sikap mengikut sunnah sebagai kebiasaan rutin ialah mengubah seluruh kebiasaan itu menjadi ibadah. Bila kita jadikan mengikut sunnah sebagai sikap, akhirnya perkara-perkara yang sepatutnya hanya rutin saja, rutin ini boleh diubah dan boleh dinilai seakan-akan perbuatan itu adalah ibadah. Contohnya pergi kuliah. Pergi kuliah adalah rutin kita. Pergi kerja, memang rutin kita. Pergi kerja, pergi kuliah. Ada orang buat itu sebagai rutin saja. Dia kata kenalah pergi kuliah untuk dapat sijil, nanti boleh kerja, dapat duit. Kalau orang yang pergi kerja pula, dia kata tak kenalah pergi kerja, nanti dapat gaji, boleh beli barang. Dia jadikan rutin semata-mata. Jadi bila rutin sahaja, dia dapat pahala rutin je lah. Tapi kalau dia niatkan, ini saya ikut sunnah Nabi. Saya keluar ni ikut sunnah Nabi, saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Saya naik kereta baca doa Nabi, Bismillahirrahmanirrahim Allah. Kemudian saya sampai tempat kerja, saya baca doa. Apa tu doa dia tu? Melangkah kaki masuk ke tempat kerja yang kita minta. Kita nak minta Allah tolong kita. Apa kalau tak ingat baca bismillah, dah sunnah dah. Kan, jadi kalau kita buat semua tu dengan sunnah, akhirnya benda yang asalnya rutin dia jadi ibadah. Makan pun rutin. Kita kena makan. Tapi kalau makan tu bersama dengan doa, dengan niat bahawa ini adalah untuk menyihatkan tubuh badan kita supaya kita boleh beribadah, akhirnya semua berubah menjadi ibadah. Sampai-sampai mudah-mudahan di akhirat kita pun terkejut tengoklah besarnya pahala kan. Masya Allah. Sebab kita convert semua jadi ibadah. Kan, hadir kelas buat assignment walaupun susah nak buat assignment. Tapi bila kita niatkan tak apalah ya Allah, kesusahan ini adalah ibadah, mendatangkan pahala. Berbanding kalau kita buat tu adalah kerana keterpaksaan, kerana rutin assignment kena buat, nanti hilang markah. Contoh kan, kerja kena pergi awal, nanti tak boleh punch in, contoh. Kan beza kalau kita kata tak apa saya pergi awal supaya saya dapat selesaikan tugas saya dengan baik. Kerana itu adalah satu tuntutan agama. Jadi akan berbeza nilaiannya dari sudut pengiraan pahalanya, semua jadi ibadah. Sebab tu ada bahagian ibadah am dengan ibadah khas. Tapi bukan automatik senang-senang jadi ibadah am. Kalau tak ada niat langsung, hilanglah amalan tersebut, hanya jadi rutin semata-mata. Okey. Kepentingan yang keempat ialah mengikuti sunnah ialah jalan yang paling selamat dan terpantas menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan berliku-liku. Kadang-kadang ada orang cari jalan berliku-liku. Kasihan kalau terjumpa jalan yang salah. Kalau nak tahu, Gombak ni adalah kawasan yang paling banyak sekali ajaran salah. Jadi pelik-pelik kalau kita dengar cerita ajaran salahnya tu. Tak disangka. Ada GRO nak insaf, nak masuk Islam ni, kita ambil ibrah ya. Ambil pengajaran daripada kisah-kisah benar. Mereka dah Islam dah tapi nak taubat. Jadi GRO ni ditunjukkan jalan yang salah, jumpa Tok Guru di Taman Nahoda, dekat je dengan sini, seberang ni. Kemudian dibawa jumpa Tok Guru yang sesat. Akhirnya, sebab dia tak ikut sunnah kan. Kalau nak ikut sunnah, kita carilah daripada sumber-sumber yang jelas. Al-Quran, As-Sunnah. Tok Guru tu kata, pertama sekali kamu kena cuci semua dosa kamu, kena keluarkan semua pendapatan GRO tu bagi dekat persatuan dia. Sebab itu haram. Dengan duit haram. Dia pun korek habis semua duit simpanan dia. GRO ni bagilah kat Tok Guru tu. Lepas tu dia kata itu baru penyucian fizikal. Penyucian rohani pula perlu kepada pencucian seluruh tubuh badan kamu yang dah disentuh oleh banyak lelaki. Maka perlulah dia menyetubuhi guru tersebut. Itu yang paling dramatik sekali, sentaplah Ustazah dengar. Ya Allah, sedih sangat. Dan itu juga memberikan suatu inspirasi. Kerja dakwah kena dibuat di lapangan. Jadi selepas itu Ustazah memang hantar student-student pergi buat dakwah lapangan sebagai salah satu projek. Okey, jadi dia cucilah diri, dia cuci apa? Tambah dosa. Jadi sekarang dia dah hilang segala-galanya. Apa yang terjadi pada dia ialah dia merasa dia ditipu. Akhirnya dia menjauhkan daripada agama kerana jalan yang salah. Jadi nak cari jalan lurus menuju Allah, jangan cari melalui. Ni kan dia melalui seorang manusia kan. Dah cari Al-Quran, cari As-Sunnah. Memanglah Al-Quran tu tak boleh bercakap. Al-Quran tu memanglah Quran. Cari orang yang mengajar Al-Quran.
Dan antara ini macam Risalah Nuri, dia mentafsirkan Al-Quran. Sebab tu dia direct. Kemudian Jalan As-Sunnah. Okay, dalam Risalah Nuri kita tengok perkara-perkara dia memang disumberkan daripada hadis-hadis Nabi juga. Kan Imam Said Nursi dia cite daripada hadis Nabi. Ini nak create awareness lah betapa perlunya kita mencari jalan yang lurus. Jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah. Okay, baik. Itulah jalan yang paling selamat untuk menuju Allah. Jadi insya-Allah dia akan beroleh makam yang dicintai Allah di bawah naungan kekasih Allah. Kepentingan yang kelima, mengikuti sunnah ialah sebenarnya cinta Rasul adalah tanda cinta Allah. Okay. Ini Allah sendiri sebut dalam surah Ali Imran. Qul, katakanlah wahai Nabi, Allah suruh Nabi bagi tahu pada umatnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekiranya kalian wahai umatku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya Allah declare, kalaulah betul kita cinta Allah, maka ikutilah jalan Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai kita. Dia interrelated. Nampak tak? Kan? Dia ada connection di situ. Tak boleh orang tu dakwa saya cinta Allah, saya percaya Allah, tapi saya tak ikut sunnah Nabi. Macam yang awal-awal Ustazah sebut tadi. Dia tak kenalah relationship dia. Jadi tak complete lah dia punya cycle. Cycle tu adalah mesti. Kalau cinta Allah adalah cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah memang automatik cinta Allah, dan Allah akan cinta kita balik. Okay. Itulah dia kaedah dia yang kita kena pegang. Kepentingan keenam, sunnah itu adalah kesempurnaan. Macam mana yang dimaksudkan dengan kesempurnaan? Imam Sa'id Nursi, sekiranya kamu mahukan amalan ukhrawi yang tidak terkira dalam umur yang sedikit. Saya hayati, kenapa Imam Sa'id Nursi kata umur yang sedikit? Imam Sa'id Nursi sendiri hidup 80 tahun. Kan? Lebih panjang daripada umur orang yang meracun dia. Ingat tak? Orang yang racun dia, orang yang penjarakan dia. Meninggal lebih awal daripada Imam Sa'id Nursi. 80 ni kita consider agak panjang. Tetapi Imam Sa'id Nursi sebut kat sini umur yang sedikit. Saya pun fikir, saya fikir kenapa ya umur yang sedikit? Barulah teringat, memang dalam Al-Quran dah diceritakan umat terdahulu umur mereka panjang. Sampaikan umat Nabi Nuh sendiri sebagai contoh. Saya suka ambil contoh umat Nabi Nuh ni sebab mudah nak nampak. Umat Nabi Nuh pun umurnya panjang. Satu peristiwa seorang ibu yang menangisi kematian anaknya di depan kuburnya. Nabi Nuh lalu, Nabi Nuh tanya, dia meraung-raung tu menangis. Meratap-ratap sebab anak dia dah mati. Nabi Nuh tanya, nak tegur dia. Dia agak melampau ratapan dia tu. Jadi kata ibu tadi, engkau tak tahu perasaan aku. Anakku ini baru saja 300 tahun usianya. Dah meninggal. Kita gelak kan? Sebab kita hidup apa lama. Mereka tu hidup lama, 1000 tahun. Jadi kalau 300 tu nisbah dia kata macam kecil lagi lah, dah meninggal. Lepas tu Nabi Nuh pun sebut, mahukah kamu aku beritahu satu umat yang umurnya tak sampai 100 tahun. 100 tahun lah lebih kurang nisbah. Jadi barulah umat tu terkejut, terdiam dia. Rupa-rupanya umat tu umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita compare umur kita dengan mereka, logik tak umur kita sedikit? Logik. Sebab tu setiap patah kata Imam Sa'id Nursi ni yang menariknya lah ya. So ya Allah, setiap patah tu ada nilai. Tak boleh nak pandang sebelah mata. Kenapa Imam Sa'id Nursi cakap gini? Saja je tu. Tak boleh je itu. Setiap satu patah tu bila dikaji balik, ya Allah, dalamnya ini bukti benda ni memang taufik pada Allah SWT. Manusia biasa tak boleh buat macam ni. Dia takkan jadi. Melainkan benda tu daripada Allah SWT. Jadi rugilah kalau kita tak ambil. Kan? Kita hidup zaman ni Allah dah hantarkan dia untuk bantu kita tak ambil. Ni sekarang kita ambil, insyaAllah. Jika kamu melihat setiap detik sedetik umurmu memberi manfaat bagaikan seumur hidupmu. Dah tadi kita nisbahkan umur kita pendek kan. Jadi maknanya nafas kita ambil pun lebih pendek daripada nafas orang-orang dulu kan. Tapi sekarang kita nak ambil setiap detik kita ni ada manfaat, ada pahala.
Sebab kita tak boleh nak catch up, nak lawan orang umur 1000 tahun, umur kita tak sampai 100 tahun. Jadi kita kena pastikan setiap nafas jangan membazir. Setiap detik itu tidak membazir. Cara dia ialah dengan mengikuti sunnah Nabi. Kan? Jadi kalaulah kita duduk ni adalah kerana mengikuti sunnah Nabi menuntut ilmu. Maknanya setiap nafas yang kita ambil, setiap saat, detik kita duduk di sini adalah pahala. Berjalan mengalir dengan derasnya. Okay? Berbeza kalau datang hanya semata-mata nak datang, nak jalan-jalan, lama dah tak tengok Hairat Bookshop. Beza pahalanya dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan poin yang ketiga, sekiranya kamu mahu untuk mengubah adatmu menjadi ibadat dan kelalaianmu menjadi ketenangan. Ni pun best juga sebab zaman akhir ni banyak sangat distraction. Saya minta izin ya. Banyak sangat distraction sehingga ia menjejaskan ketenangan. Contohnya, kita tengok bagaimana statistik orang sakit mental dah meningkat kan. Bila sakit mental tu meningkat, kita tengok punca. Bila kita kaji punca, rupa-rupanya antara yang paling banyak menyumbang ke arah tekanan, kalau tak sakit mental pula ya, tekanan depresi, stres, anxiety, panic attack adalah social media. Ini kajian. Jadi social media tu menjadikan dia sangat risau dengan persepsi orang, dengan reaksi orang. Jadi dalam pada yang sama, social media adalah satu manfaat tapi dia boleh juga mendatangkan kelalaian. Jadi kita nak supaya walaupun adalah masa hidup kita ni lalai, janganlah sampai lalai itu suatu kerugian, tetapi mudah-mudahan dijadikan dia sebagai salah satu ibadat. Kita ikut sunnah Nabi SAW dalam melakukan semua perbuatan. Contoh ya, social media kita buat kerana kita ikut sunnah Nabi SAW iaitu menyampaikan balighu anni walau ayat. Jadi kita gunakan social media untuk menyampaikan yang baik-baik. Betul? Menyampaikan yang baik-baik. Jadi kita tak mungkin juga nak isolate diri daripada social media. Boleh kau nak buat sebab bila tahap sakit tertentu ni memang akan disuruh berhenti social media. Ini memang betul. Memang rawatan memang begitu. Kena stop off. Paling kurang 2 hari. Nanti 2 hari dah okey balik. Itu kalau terjadilah. Kalau tidak, maka kita ingat tadi. Kita buat tu kerana ikut sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba attack kita ke, orang thread panjang-panjang yang tak baik ke, kita kata oh ni tak ikut sunnah Nabi, kita tak payah baca. Akhirnya kita tenang. Kadang-kadang kita baca komen-komen yang panjang tu dia menimbulkan kerisauan. Kan? Jadi asal kita bimbang itu akan menyusahkan hidup kita. Tapi kalau kita ikut sunnah Nabi, dia mendatangkan ketenangan. Maka kita akan bertenang lah. Sebab kita tahu kita ikut sunnah Nabi. Kadang-kadang post kita baik, ada orang hentam kita. Orang maki kita. Macam lah kau alim sangat. Waduh, kan terjejas ketenangan. Kan? Tapi kita fikir, saya ikut sunnah Nabi. Ini toksik. Delete je komen dia. Kan? Yang mana toksik-toksik kita delete. Hadir balik ketenangan. Saya tidak akan delete post saya ni sebab post saya ialah post yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Okay. Baik. Rasulullah SAW bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrum mi'ata syahid. Macam besar sangat. Barang siapa yang berpegang pada sunnahku ketika fasadnya, rosaknya umatku, maka baginya pahala seperti 100 syahid. Okay. Jadi bila kita kaji, bila Ustaz tengok balik status hadis ni, hadis ni memang ada dalam At-Tabrani, dalam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, Az-Zuhdul Kabir, tetapi dari sudut status dia sebenarnya hadis yang lemah. Dari sudut makna, ulama bersepakat maknanya sahih. Sebab tak salah pun, kalaulah sampai zaman ini, zaman sekarang ni, nak buat satu sunnah tu kadang-kadang sangatlah susah, sangatlah perit, maka berbaloi lah kalau pahalanya sebesar ini. Wallahualam, dari sudut pahala Ustaz tak berani jamin lah sebab hadis ni tak kuat. Tapi dari sudut berpahala, memang betul berpahala. Besar, memang betul besar. Cuma sampai 100 syahid, wallahualam. Boleh rasa betapa susahnya kadang-kadang kita nak ikut sunnah. Contoh ya, kalau kita pergi ke satu tempat orang-orang elit, restoran yang elit, pernah tak cuba masuk dengan pakaian kita ni? Okay, kalau tak pernah cuba, Ustazah bagi cerita Ustazah sendirilah. Pergi airport, pakai tudung macam ni, bawa baby,
Bawa baby dengan stroller. Diorang di sebuah negara yang sangat-sangat sekular, mereka sangat suspicious dengan orang macam ni. Kalau lelaki janggut. Jadi saya tak sangka bawa baby punya orang nak suspicious. Mula dengan husnuzannya kita ikut lorong dia, tiba-tiba satu lorong tu ada dua. Lorong biasa dengan lorong screening. Lepas tu saya masuk lorong biasa. Dia kata no. Masuk lorong screening. Heranlah kenapa kena screen. Rupa-rupanya dengan troli sekali kena scan. Troli baby tu masuk kena scan, kasut dia suruh lupa masuk scan, kita scan 2 kali. Lepas tu dengar cerita kawan lain, saya pun datang kena scan berkali-kali. Rupanya dia berjangkut. Lama-lama kita dah faham dah. Kalau pergi situ, berjanggut, tudung labuh, memang kena scan berkali-kali. Bahkan troli pun di scan, saya tanya, oh kenapa nak scan troli? Dia tak menjawab. Muka bengis kan? Masukkan aja, dia dekat airport lah ni. Masukkan juga, memang ada scanner tu. Besar, scanner panjang, boleh masuk troli budak. Rupanya dia suspicious kalau dalam troli tu ada bawa benda-benda. Kasut kita pun, ingatkan kasut kita ada benda dalam tumit tu. Allahuakbar. Tapi yang pakai seluar pendek, yang perempuan pakai belah semua nampak everything tu, jalan dengan aman damai. Tak payah scan. Masya Allah, rasa inilah dunia. Kan betapa susahnya nak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita terpaksa sabarlah. Jadi kalau di situ logik lah kalau pahalanya besar ya. Jadi boleh tengok juga keadaan-keadaan di tempat lain. Mungkin masing-masing ada pengalaman masing-masing. Kita masuk-masuk semua orang tengok. Ada tak? Ada kan? Jadi tak apalah, sabarlah. Yang penting kita tahu kita pakai baju elok, kita ikut sunnah Nabi SAW, pahalanya besar. Okey. Akhirnya hati tenang. Instead of rasa dudak-dudak, tak selesa. Orang semua tengok saya. Tak apa buat, tak tahu je. Saya ikut sunnah Nabi, saya yang betul. Okey. Siapa yang menjadikan sikap mengikut sunnah sebagai kebiasaan, maka dia telah mengubah seluruh kebiasaan menjadi ibadah. Pergi shopping pun jadi ibadah. Best tak? Best kan? Pergi jalan-jalan jadi ibadah, berkelah jadi ibadah, tidur pun ibadah. Masya Allah. Dan ada kemungkinan mengubah seluruh hidup menjadi kehidupan yang mendatangkan pahala. Dan pahala tu pun mengalir. Kita tak dapat kira, tak dapat nampak. Tapi at least di akhirat cahaya kita besar. Kan? Alhamdulillah. Nak harapkan kita punya tahajud berapa rakaat lah sangat. Nak harapkan Quran berapa juzuk lah sangat sehari kan. Tapi kita harapkan benda-benda yang kita buat rutin ni lah. Semuanya jadi ibadah. Kepentingan ketujuh, sunnah itu kesempurnaan dan kemudahan. Sebenarnya, walaupun pada asalnya mungkin orang akan fikir, alamak kena buat sunnah, susah lah. Tapi jawapan sebenarnya dia adalah mudah. Dia adalah satu kesempurnaan, satu. Dia juga adalah satu kemudahan. Kerana dia adalah jalan terang benderang dan aman. Orang yang ikut sunnah, hati dia akan rasa terang. Mula-mula kita struggle, betul. Tapi sampai satu masa kalau dia boleh iltizam, insyaAllah bila kita ulang lagi benda yang sama tu, kita dah tak struggle lagi. Dia jadi mudah, dia jadi terang dan dia mendatangkan keamanan. Akhirnya beban terasa ringan. Jadi tak takut dah nak pergi airport macam tadi tu. Tak kisah senyum je, suruh scan lah. Tak serik pun, datang lagi. Bawa lagi troli, tak apa. Dia tak rasa berat dah. Kan? Kemudian kesulitan pun lenyap. Mungkin rasa susah tapi akhirnya jadi lenyap. Ibaratnya kompas dalam kapal lampu isyarat di jalan. Kalau dalam kapal kena ada kompas nak tunjuk arah, ibaratnya sunnah tu begitu. Macam mana contoh tunjuk arah tu? Kadang-kadang bila orang semua tengok kita pun rasa confused. Aku pakai baju salah ke? Kan? Tak. Sebenarnya bila kita tahu, tak, saya ikut sunnah Nabi. Sebenarnya arah tuju saya betul. Ya. Dan ibarat lampu isyarat di jalan. Kita tahu bila jalan, bila berhenti. Jadi kita tahu sebenarnya pakaian saya dah betul. Walaupun orang nak pandang saya pelik pun tak apa. Ini adalah jalan yang jelas bagi saya dan penunjuk jalan yang betul adalah berpakaian begini. InsyaAllah tak ada masalah. Dan kita jadi tenang. Kepentingan ke-8, sunnah itu adalah adab. Jelas ni, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Ini pun hadis yang dhaif. Hadis ni dhaif tetapi banyak hadis lain yang menyokong makna yang sama. Walaupun hadis tu dhaif juga tapi dhaif secara beramai-ramai. Jadi bila dhaif beramai-ramai ni dia sebenarnya mengangkat martabat hadis tersebut. Dan hadis ini adalah dalam akhlak, dalam bab adab. Tak ada masalah untuk kita
amalkan. Melainkan dalam akidah syariah itu baru ada persoalan yang panjang. Jadi Rasulullah tu memang ditakdirkan oleh Allah, direct daripada Allah. Maka kalau kita cuba tiru adab Rasulullah, maka kita juga belajar daripada takdib yang Allah, package takdib yang sudah Allah ajarkan kepada Rasulullah. Tapi ada keadaan juga orang berpaling, tak nak ikut juga sunnah. Maka apakah stand kita? Kadang-kadang kita sedih kan? Apalah semua orang tak ikut sunnah ni. Kan? Ada perasaan macam tu kan? Maka Allah dah bagi kita satu kata-kata penyejuk untuk hati kita. Apa dia? Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Sekiranya mereka berpaling, tak nak ikut sunnah juga, walaupun dah tahu dan dah diberitahu, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Bila kita masukkan dalam hati kita, kita pun rasa lega. Tak apalah, tak nak ikut, nak buat macam mana kan? Kita dah nasihat, kita dah sebut, dia buat juga depan mata kita, terasa sedih ni. Tapi tak apa, hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan urusan kita lagi, itu urusan dia dengan Allah. Maka kita rasa lega. Yang kesembilan, sunnah itu adalah kemuliaan ataupun karamah. Ini bukan karamah keramat ya, tapi ini karamah, kemuliaan. Sebab kalau kita tengok orang yang boleh ikut sunnah, dia memanglah mulia. Ya. Kalau seorang ibu yang sabar, tak pernah membebel anaknya, ya Allah itu ibu yang sangat mulia. Tapi Ustazah pun perlukan doa. Tolonglah doakan untuk Ustazah juga. Kalaulah boleh jadi begitu, Masya Allah. Kalau kita tengok contoh-contoh ibu-ibu misali yang selalu dapat anugerah-anugerah tu, kebanyakannya ibu anak ramai, anak 8, 9, 10, tapi jenis sabar. Betul tak? Dia boleh senyap, dia boleh, Allah Akbar, Ustazah pun tabik spring lah. Macam mana boleh jadi macam tu ya? Kok Dr. Jihan macam tu kot. Dia senyum je. Tolonglah doakan ya. Mudah-mudahan kita pun boleh beroleh begitu demikian, sebab itu mengikuti sunnah Nabi untuk bersabar, tapi kena betulkan yang mana yang salah. Kan? Fastaqim kama umirta, istiqamah. Amalkan apa yang terdaya. Niatkan untuk amalkan semua. Jadi kesimpulannya sekarang ni, niat untuk amal semua sunnah. Ustazah pun niat juga ni, walaupun tahu tak mampu. Niat aja. Tak ada larangan pun untuk berniat. Kemudian amalkanlah setakat yang terdaya. Kalau ingat, terus buat. Apa yang kita ingat, terus buat. Kata Imam Sa'id Nursi, beruntunglah sesiapa yang besar hapuannya kerana mengikuti sunnah. Sekiranya orang yang tidak mengikut sunnah bermalasan, maka dia mendapat kerugian yang amat besar. Jangan saja-saja tak ikut sebab malas. Ya? Jangan. Malaslah nak makan pakai tangan kanan, hari ni nak pakai tangan kiri. Contohlah kan, itu kalau malas, dia adalah termasuk orang yang mempunyai kerugian yang besar. Khasarat azimah, kerugian yang sangat besar. Sekiranya dia menganggap sunnah sebagai tidak penting, maka dia melakukan jenayah yang amat besar. Ada pula kategori kedua ni, bila orang bagi tahu dia, ini sunnah ni, buatlah. Dia kata, tak penting semua ni, sunnah-sunnah tak penting, yang penting saya buat yang wajib. Kalau dia kata tak penting, itu jenayah azimah. Ni level orang beriman lah ya. Bukan level awam. Kalau level awam tu dia boleh nak buat wajib pun kita dah syukur dah. Tapi level kita mengaji ni, kita nak upgrade lah juga kan. Jadi jangan sampai kita kata sunnah tak penting. Jangan sampai. Malas lain, tapi jangan kita beriktikad begitu. Kemudian yang ketiga, sekiranya dia mengkritik sunnah dengan kritikan yang mengandungi pendustaan, maka dia melakukan kesesatan yang besar. Benda sunnah Nabi, dia kritik. Bahkan dia dustakan. Dia kata, itu Nabi je buat, sekarang tak sesuai buat. Tu kan? Itu termasuk kesesatan yang besar. Dalalat azimah. Ini Imam Sa'id Nursi yang kata. Dan inilah kesimpulan dia, kunci kebahagiaan sebenarnya. So, buat sunnah ni bukan beban. Buatlah dulu, try nanti apply ya. Kaedah yang kita buat pagi ni, cuba apply, dia sebenarnya kunci kebahagiaan. Yang kedua, sunnah itu kompas kehidupan. Dia memberikan kita jalan yang jelas. Mana nak pergi, kanan ke kiri ke, nak buat decision pun dia bagi kita banyak panduan. Macam mana nak decide kan? Kemudian amal sekali untung berkali-kali. Contoh, satu amal tu memang ibadah am, tapi kalau tak diniatkan dengan sunnah, dia dapatlah pahala setakat satu tu je. Tapi kalau kita niat nak ikut sunnah, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak beroleh kasih sayang Allah, beroleh syafaat Nabi, niat banyak tu, maka tentulah untungnya berkali-kali.
Jadi niatkan untuk amalkan semua, tapi amalkan apa yang terdaya. Wallahu alam, tepat jam 11. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Betapa huraian Ustazah membuka minda kita semua tentang kepentingan sunnah. Okey, saya nak sikitlah kita refresh balik apa yang Ustazah cakap tadi. Saya tertarik tentang Ustazah cakap sunnah tu susah, tapi itulah matahari yang menerangi. Sangat menarik ayat tu. Okay, jadi insyaAllah kita cuba je untuk untuk amalkan ataupun kita belajar sunnah-sunnah Nabi paling simple start macam mana bangun, macam mana nak minum, macam mana makan. Jadi mudah-mudahan dengan kita pelajari sunnah demi sedikit demi sedikit menjadikan hidup kita semuanya menjadi pahala, menjadi ibadah insya-Allah. Jadi seterusnya kita buka sesi Q&A untuk siapa yang bertanya. Jadi para muslimat, kalau sesiapa nak tanya dipersilakan, dan juga hadirin di Google Meet. Silakan. Soalan saya ini simple tapi benda tu agak berat. Yang tak salah berhenti supaya sahaja untuk dalam mengamalkan seharian untuk Soalan yang sangat baik. Tips, kalau online dengar boleh jauh tak apa. Jelas suara saya agak jauh ni. Soalannya ialah apakah tips untuk istiqamah dalam mengamalkan sunnah. Jadi antara tips untuk istiqamah dalam mengamalkan sunnah ialah sentiasa mengingatkan diri kita bahawa itu adalah sunnah. Jadi cara untuk mengingatkan diri itu ada pelbagai. Contohnya yang kita hadir slot begini, kemudian minggu depan ada lagi, kena hadir lagi supaya istiqamah. Kan kita mungkin tahan istiqamah 3 hari, nanti hari keempat, kelima dia dah mula lemau balik. Nanti minggu depan hari Sabtu datang lagi slot yang kedua, kan, kemudian slot ketiga. Itu satu cara ya. Memang sentiasa tajdid diri kita walaupun sedalam mana pun ilmu kita, kita tetap seorang manusia yang sentiasa lupa, dan lupa itu adalah fitrah package kita yang perlu sentiasa diingatkan. Betul tak? Kan? Jadi kita tak pernah ditinggalkan oleh Allah tanpa proses mengingatkan ini. Sebab itu kita dituntut untuk baca Al-Quran, dituntut untuk ibadah, mencari ilmu, semua tu dituntut. Kerana tidak ada orang yang boleh sekali terima dia terus absorb dan dia maintain selama-lamanya seperti robot. Robot sekali je kita setting dia dah boleh maintain begitu. Kan? Walaupun kita tengok di dunia ini, robot pun boleh rosak juga. Apatah lagi manusia, sebab dunia ini fana. Jadi ingatan juga fana. Ingatan kita tu fana. Jadi bila kita nampak satu, yang kedua kita identify mana dia yang mengupgrade diri kita untuk konsisten. Setiap orang berbeza. Ada orang konsistensi dia adalah dengan mengulang-ulang. Ada orang konsistensi dia adalah dengan memberikan motivasi yang berterusan. Ada orang motivasi itu datang daripada pelbagai aspek. Ini banyak dimension ya. Tapi identify by yourself. Itu salah satu teknik sebenarnya untuk istiqamah. Kenali diri kita. Dari sudut manakah kita ini mempunyai kemahiran untuk mengistiqamahkan diri. Mesti kita dah cuba. Mesti dah pernah cuba dalam hidup kita. Betul tak? Okay. Jadi kalau kita identify perkara itu mesti dilakukan melalui motivasi tertentu, maka cari motivasi itu secara berterusan. Baik, macam mana nak ingatkan diri kita? Kadang-kadang kita lupa juga, sampai motivasi pun terlupa, nak mengulang-ulang pun kita terlupa, langsung lupa. Maka dalam keadaan lupa itu fi'al qalam, diangkat dosa bagi kita. Kan? Kalau tidak teruklah kita accountable all 24 hours, sedangkan memang manusia mesti lupa. Jadi apabila keadaan tidak istiqamah kerana lupa, yang tu kita bebas dari dosa. Tapi lupa manusia juga tidaklah kekal selama-lamanya. Kan? Dia akan kembali. Jadi apabila dah kembali ingatan itu, masa tu kita recall balik. Buat balik yang tadi itu untuk maintain istiqamah.
Dan para ulama tazkiyatun nafs macam Imam Ghazali ajar kaedah istiqamah, antara ialah dengan memaksa diri. Memaksa diri. Ini pun Ustazah tak berani nak generalize sebab dengar pula zaman moden ni ada orang dia tak boleh paksa diri. Kalau dia paksa je dia terus down. Kena attack, panic attack lah. Dia jadi mental issues pula. Jadi Ustazah tak beranilah nak apply pada semua. Tapi Ustazah boleh offer another suggestion lah tadi. Another suggestion by ulama, scholars of tazkiyatun nafs, memang paksa diri dalam keadaan kita sihat. Kalau dah sakit paksa diri tak betul. Itu memudaratkan diri. Tapi kalau dalam keadaan kita sihat, kita boleh paksa. Contoh Imam Ghazali kata, kalau dia bakhil, maka paksalah untuk keluarkan duit bersedekah. Tapi paksa tu pada tahap yang dia tahu dia terpaksa. Katalah dia bakhil, orang minta sedekah, kalau setakat bagi RM1 dia tak rasa apa-apa. Okey. Tapi bila dia terasa jatuh berdebar, ini Ustazah punya kaedah. Tapi Ustazah punya kaedah ni Ustazah dah apply mengikut Imam Ghazali sebenarnya. Nak tahu macam mana tahap bakhil kita tu, kalau kita keluar RM1 tak ada masalah kan? Tak ada kan? Apalagi 50 sen, tak ada rasa apa kan? Okey, kalau kita keluar RM5 ada tak rasa sedikit lah rasa. RM5 ni. Okay, kalaulah RM5 tu kita kena sedekah, kita dah rasa sedikit debaran, maknanya di situ kadar bakhil kita. Ni yang kaedah yang Ustaz apply berdasarkan syarah Imam Ghazali. Okay, jadi sampai satu masa nanti RM5 tu boleh hilang tau, tak ada rasa bakhil tu. Buat dulu. Walaupun masa bermula tu ketar daripada dompet tu RM5 ni tak apa. Paksa je untuk pendidikan jiwa. Nanti satu masa RM5 dah tak rasa apa dah, keluarkan yang merah tu pula. Ikut kemampuan kita lah, bukannya kita janganlah kita minta duit kat mak, lepas tu kita habiskan duit macam tu kan. Ikut kapasiti dan kemampuan. Jadi satu masa kalau dah RM10 tu sampai RM10 tu dah tak menggigil lagi, maknanya dah hilang dah bakhil kat situ. Nanti dia naik pula level RM50 tapi itu ikut level-level kita. Kalau orang juta-juta, RM50 tak ada apa. Ya. Kalau orang yang ada juta-juta tu nak kena keluar 3 angka dulu, barulah terketar-ketar ke tak terketar. Jadi bila dia selalu buat tarbiyah tu, dia akan melatih diri untuk mengeliminatekan, menghapuskan bakhil dan itu akan berjaya. Apply je pada semua penyakit lain. Contoh penyakit lain apa? Malas. Kan? Malas. Jadi apply pada penyakit malas pula. Bila malas, paksa diri untuk rajin. Contoh mak Ustazah hafal Quran. Bila Ustazah malas nak hafal tu, ada juga tanya Umi, macam mana ni malas sangat ni? Quran dah dalam tangan dah ni. Dah pakai tudung elok tapi malas ni. Lepas tu Umi kata, Umi pun pernah rasa juga dulu masa menghafal Quran. Kamu buka je Quran, baca isti'azah banyak-banyak, baca bismillah tu kamu paksa je mulut kamu. Lepas tu kan bila paksa tu mulut tak nak buka. Pernah tak rasa? Especially Ramadan lah kan, nak kejar. Lepas tu dia kata tak apa, mulut tu memang tak nak buka mulanya. Lepas tu dia kata, Pak kamu baca je nanti kamu sedar-sedar satu muka surat dah terbuka mulut kamu. Oh ya betul buat, buat betul. Baca betul. Dekat-dekat satu muka surat tu dah terbuka mulut kita elok je. Boleh baca elok dan dah tak ada rasa berat malas tadi. Rupanya memang Imam Ghazali ajar macam tu. Lawan. Buat the opposite. Tapi kalau macam contohlah tak bangun masuk dapur sebab sakit, bukan malas. Kalau sakit dia lain keadaannya. Dia kena rehat. Tapi kalau tak masuk dapur ni, kenapa ni duduk ni? Dalam hati jawab, malas kau ni. Kalau kita dengar jawapan malas tu, okey bangunlah walaupun mengesok-ngesok nak ke dapur, tak apa. Esok je. Nanti baca Auzubillah, ingat saya mesti lawan malas. InsyaAllah dia lama-lama akan tertarbiyah diri tu. Kaedah lain iqab. Bagi hukuman. Ada orang tak susah nak paksa sangat bagi iqab tapi dia tak suka iqab. Yang tu lah yang nak kena tu. Dia kena tak suka tu. Ada satu tabung iqab. Tabung punishment. Kalau dia buat kesalahan tu dengan sengaja dan dia sedar dia buat. Dia punish diri dia denda RM1. Nanti buat lagi kesalahan denda lagi RM1. Nanti lama-lama dia tak suka lah sebab macam merugikan dia.
Denda. Janganlah denda tu masuk tabung sendiri, lepas tu masuk akaun sendiri. Denda tu maknanya masuk tabung dan kena bagi kat orang. Maka dia akan rasa kehilangan benda yang dia sayang. Akhirnya dia paksa diri dia, saya tak nak kehilangan benda yang saya sayang, saya akan buat juga. Itu kaedah. Dia ada 5 kaedah. All together. Yang saya himpunkanlah sebahagian daripada Risalah Nur. Sebahagian juga daripada sumber-sumber yang terdahulu. Tazkiyatun Nafs. Boleh? Cukup? Okay. Itu yang paling basic lah. Yang lain-lain tu pecah-pecahkan je. Jadi banyakkan cabang. Okay. Sama-sama. Ini ada soalan lagi? Silakan. Wali di sini termasuk ulama su dan kalau ya macam mana kita mau tahu ciri-ciri ulama su? Soalan mencabar. Wali iblis, wali syaitan termasuk ulama su ke? Dan kalau betul ulama su, apa ciri-ciri dia? Wali-wali syaitan ni adalah ejen-ejen manusia yang boleh melaksanakan agenda-agenda syaitan dengan berkesan. Jadi syaitan pun dipilih kawan juga. Kalau cikai-cikai tak ada faedah untuk dia, dia tak mau pun bagi apa-apa benefit pada orang tu. Tapi dia lebih banyak nak sesatkan orang tu dan jadikan orang itu mati dalam keadaan kafir. Contoh ahli maksiat semua tu kan. Ahli maksiat ni, dia memang kerja buat maksiat je. Bagi syaitan tu dah memang confirm my member in the hellfire. Jadi kalau itu memang member dia kat hellfire, biarkan kat dia, lantak dia memang akan su'ul khatimah. Dia tinggal generate nafsu tiap-tiap hari je. Dia sesatkan orang tu supaya pasti mati dia nanti, mati su'ul khatimah. Itu satu. Tapi kalau yang wali ni adalah friends of syaitan. Perkataan awliya tu friends. Maknanya adalah mereka yang dianggap dan diiktiraf oleh syaitan sebagai kawan. Bila kawan, dia mesti ada take and give. Betul? Give and take. Jadi, dia akan bagi benefit juga dekat wali dia ni. Sebagaimana wali syaitan ni pun dapat benefit pada dia. Jadi, ciri-ciri dia nak tengok ialah macam mana dia menghadirkan benefit dalam kehidupan diri dia yang kita tak tahu sumber dia mana. Tiba-tiba dia boleh buat tu, buat ni. Tiba-tiba dia boleh buat magic-magic ke. Apa-apalah yang menyebabkan dia, macam dia ada benefit. Macam contoh bomoh lah, senang. Bukan bomoh dengan tukang sihir. Kan dia orang macam ada extraordinary ability kan. Dari mana dia dapat? Bukannya manusia, bukan sains, bukan kimia. Tapi ia datang daripada syaitan kan. Untuk dan memberikan dia kelebihan-kelebihan yang membolehkan dia dengan kelebihan itu merosakkan manusia. Jadi kelebihan-kelebihan ini pula akan menyebabkan manusia yang lain yang melihat akan terpengaruh dengan dia, kemudian boleh mendatangkan kesesatan. Klimak dia ialah kesesatan. Sebab dia nak bagi manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Itu je kerja syaitan setiap hari. Setiap hari. Jadi tiap-tiap hari juga mereka akan report siapa dia di kalangan manusia yang sudah dia berjaya sesatkan. Report satu. Report duanya, siapa yang dia dah sesatkan sampai mati dalam kesesatan. Maka yang paling hebat di kalangan mereka kan dapat singgah sana. Lepas tu pakai apa tu? Mahkota iblis. Satu malam, sepanjang malam. Itu je reward dia. Tapi kenapa dia suka? Sebab dia mempunyai sifat takabur. Bila dia ada sifat takabur, orang yang takabur ni, apa yang paling banyak fit dia punya emosi? Apa yang paling menyeronokkan dia punya emosi? Bila dia dapat menunjuk-nunjuk. Kan? Itu yang akan fitkan dia kan. Dia rasa bangga. Dan dia rasa itu sangat nikmat. Walaupun kalau orang yang tak takabur tengok, isya apa benda lah macam tu. Tapi bagi dia, itu adalah satu nikmat. Bagi yang mungkin kalau nikmat kita makan pizza Domino ke, kan. Nikmat lah. Tapi bagi dia, itu nikmat. Jadi dapat duduk atas singgah sana bermegah-megah sebab dia dah jadi orang yang syaitan yang paling banyak performance hari itu adalah suatu keseronokan bagi dia dan bahkan itu matlamat bagi dia.
Sebab dia berlumba-lumba dengan syaitan-syaitan satu dunia ni. Jadi, kalaulah itu kerja dia, itu matlamat dia, boleh kita fahami siapakah dia wali-wali syaitan. Wali-wali yang tolong mematerialiskan agenda-agenda dia, iaitu apa tadi? Menyesatkan seramai manusia, kan? Menyebabkan manusia melupakan Allah, kan? Dan memastikan manusia mati dalam kekufuran. Jadi Ustazah jawab secara general sahaja. Ulama su hanya satu kategori sahaja. Ada lagi banyak kategori lain yang akan dan sedang menjadi wali syaitan. Cuma tadi Ustazah sebut dua, ingat ya, dua kategori. Satu dia sedar dia wali syaitan. Satu lagi dia tak sedar. Kita takut yang kedua ni. Okay? Kita takut yang kedua sebab kita macam orang yang mengaji. Ya. Yang kedua ni dia attack pada orang-orang yang mengaji. Orang yang belajar. Orang yang berilmu. Yang ada niat yang baik pun kadang-kadang dia juga. Orang ni adalah niat baik dia tu. Tetapi syaitan ni dia takkan berhenti kan. Dia mesti juga nak sesatkan walaupun orang niat baik ke, orang belajar ke, orang berilmu ke, dia mesti nak sesatkan. Kalau yang kategori pertama dia mudah ceritanya, dia memang, dia pun cari syaitan. Syaitan pun welcome. Itu macam bomoh tadilah. Tukang sihir, mereka mempunyai status yang hebat. Contohlah tukang sihir yang terkenal satu dunia sampai kaya raya, ingat tak? Macam David Copperfield. Dah dengar tak? Contoh dia kaya raya. Memang dia dapat lah sebab dia memang itu perjanjian dengan syaitan. Dia orang akan dapat benefit sama ada kaya, ada yang dapat wanita ramai, ada yang dapat harta yang banyak, ada yang dapat kemasyhuran. Benda-benda tu antara je yang syaitan offer mereka dan mereka pun akan balas balik pada syaitan dengan melaksanakan tugas-tugas syaitan. Itu dia tahu dia memang wali syaitan. Itu dia tahu. Okay. Yang kedua, yang tak tahu ni yang bahaya. Dan kita minta Allah lindungi kita. Yang mana selalunya yang kedua ni, ni dalam sikit ya, minta Allah bukakan hati kita untuk faham dengan baik ya, dan lindungi kita daripada sebarang bisikan syaitan. Orang yang tak sedar ini biasanya kita boleh lihat punca dia antaranya adalah apabila di dalam hatinya itu ada unsur-unsur mazmumah yang menguasai nafsu dia. Contoh, ni semua yang saya sudah sebut dah tu, penyakit-penyakit hati dalam Risalah Nur dengan penjelasan yang sangat best lah bagi Ustazah. Paling best di zaman ini, di zaman moden ini. Jadi antara yang di-highlight, dia mula dengan hopelessness, dengan putus asa. Manusia ni memang dia by nature ada sedikit putus asa. Kadang-kadang dia buat lebih-lebih. Kita dah sedikit, kita rasa sedikit kecewa, dia masuk, bisikan-bisikan tu masuk, dia generate, dia develop lebih-lebih sampai ada putus asa. Bila ada putus asa pun ada 3 level. Susah ringkaskan dia, kalau tidak dia panjang slot ni. Untuk memahami hati, mazmum hati ni ya. Susah belajar juga daripada Asatizah Khairat. Jadi lepas putus asa, dia akan ke ujub. Jadi kita selalu, kalau kita terjumpa lah orang ujub kan, sebenarnya dia dah ada putus asa dulu dalam diri dia, baru dia jadi ujub. Orang ujub ni, kenapa dia jadi ujub? Dia rasa dia bagus. Sebab dia ada putus asa dalam diri dia, dia rasa dia tak bagus somewhere, maka dia cuba cari-cari, tang mana saya bagus. Tiba-tiba dia terjumpa satu bahagian yang dia bagus, maka dia highlight yang bagus tu sangat-sangat sampai dia tertipu dengan diri dia sendiri, dia kata saya bagus. Ujub. Orang lain tak bagus, tu yang masalah. Maka dia jadi gurur pula. Gurur ni dah terpedaya. Dengan menyangka bahawa dialah yang paling unggul dalam bahagian itu, orang lain tak pandai. Orang lain tak macam dia. Bila dia dah terpedaya dengan diri dia sendiri, maka dia menjadi takabur. Menjadi sombong. Bila dia jadi sombong, maka dia sentiasa nak menunjuk-tunjuk sebab dia berkait dengan riak. Orang sombong ni tak sah kalau tak riak. Cuma dia nak tunjukkan kesombongan dia, kehebatan dia. Kalau dia tak tunjuk, maka dia jadi riak. Dan riak ni dah jadi syirik. Berat tak berat? Berat. Maka orang kategori kedua tadi, kalau dia ada elemen-elemen ini secara tidak sengaja, dia boleh dijangkiti. Dijangkiti penyakit yang menyebabkan dia akhirnya tunduk pada ajakan-ajakan
dan bisikan-bisikan syaitan. Maka dia tak sedar sifat dia yang suka takabur itu dan syaitan pula menawarkan dia kemasyhuran, maka dia bersedia menerima tawaran tersebut. Dia ikutlah. Syaitan kata buat macam ni nanti kau masyhur. Dia ikut. Kau buat macam tu nanti kau masyhur. Kau riak nanti kau masyhur. Kau ujub kau masyhur. Mana dia ikut sebab apa? Sebab masyhur tu tadi. Masyhur tu datang dari mana? Takabur tu tadi. Satu lagi syaitan kata kaya. Okay, kamu buat gini nanti kamu kaya. Orang bayar mahal. Kau buat macam ni nanti kau dapat balasan material yang banyak. Jadi dia ni memang obsesi kaya. Sebab dia ada tamak. Tamak ni pun penyakit. Nampak? Tamak ni penyakit yang sinonim dengan bakhil. Banyak yang penyakit hati ni. Jadi sebenarnya kesimpulannya orang kategori kedua biasanya ada penyakit di hatinya. Jadi penyakit itu dimanipulasi oleh syaitan, maka akhirnya dia tunduk walaupun asalnya dia tak ada niat pun nak jadi wali syaitan. Boleh faham? Jelas ya? Okay. Masyhur, harta, pangkat biasanya di situ. Ada orang dia tak kaya, dia tak masyhur tapi dia dapat pangkat tu, ya Rabbi, excitednya luar biasa. Dia sangat suka menjadi bos. Maka syaitan offer dia, kamu buat gini, buat gitu, buat gini, nanti kamu jadi bos. Dan bila dia ikut, walaupun dosa pun dia ikut juga sebab dia nak status bos itu. Okey, jelas. Okey, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Kita pun boleh hati-hatilah. Kita daripada muda ni kena jaga supaya jangan develop apa-apa pun cinta dunia di dalam dada. Boleh suka, ya boleh suka, boleh minat, tapi jangan cinta yang obses melebihi cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan itu sangat membahayakan. Okey. InsyaAllah jawapan yang sangat memuaskan kita mendengar ni. Kemudian kalau ada soalan daripada sahabat kita di Google Meet, dipersilakan. Kalau nak buka nak buka mic ni boleh. Macam mana, ada ke? Sementara kita tunggu kalau lah kita ni soalan terakhir lah kalau siapa yang nak tanya lagi. Sekejap saya nak ambil buku. Boleh dengar ke Kak Cik? Oh, Kak Cik kata suara tak dengar. Kak Cik dengar tak suara? Dah dengar ke belum? Dengar Raudah. Oh, okey. Alhamdulillah. Maaf ya Raudah, tak boleh mai. Tak apa. Cik tengah angkut barang naik lori. Masya Allah. Semoga dipermudahkan urusan. Okey, di sini saya ingin ambil kesempatan. InsyaAllah kita akan program ni yang kita jalankan adalah bersiri daripada buku Kepentingan Mengikuti Sunnah. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk membeli boleh dapatkan di Shopee. Penerbitan Hairat. InsyaAllah. Jadi ada ke yang nak bertanya soalan? Kita kira 3, 2, 1. Atau ada kisah ada nak tanya? Ada. Sini. Ada soalan terakhir. Silakan. Okey. Tanya, adakah kita memerlukan kepada satu sumber yang sahih sebelum kita beramal dengan Soalannya, adakah kita memerlukan pada sumber yang sahih sebelum beramal dengan sunnah Nabi SAW? Kalau tak sahih nak ikut ke? Kan, jadi kalau kita tengok cara menilai sahih itu sebenarnya. Jadi Imam Sa'id Nursi dia dah ada kaedah dia dalam risalah An-Nur yang mana Imam melihat bahawa sekiranya sesuatu hadis itu dinakalkan dalam kitab-kitab hadis, kitab hadis ni ada banyak kategori. Ada pertamanya Kutub Sittah, kemudian ada Masanif, ada As-Suhah, kemudian ada Masanid. Jadi dia ada level-level dia. Jadi kalau mengikut kaedah yang dipakai dalam risalah Nur, selagi ada dalam kutubul hadis ini dan ianya memang jelas benefit pada umat, Said Nursi akan ambil dan ketengahkan. Dan sebenarnya kita kena ingat, masa Said Nursi tulis
Risalah An-Nur, beliau berada dalam penjara. Bukan dalam library. Okay. Kemudian kalau kita ingat juga, kalau kita tengok secara hadis, ilmu takhrij hadis ni dia menjadi sangat berdisiplin mengikut peredaran zaman. Dan zaman mereka pada waktu itu adalah zaman krisis umat. Kan? Ilmu takhrij pun muncul selepas jatuhnya khilafah. Kan? Kenapa? Sebab pada keperluan pada waktu itu bila ramai orang dah tak kurang berilmu. Macam mana kita nak pastikan orang tak salah ambil, campur ajaran Syiah lagi. Kan? Macam-macam ajaran yang pelik-pelik ni. Di Malaysia pun ayah Pin pun ada. Jadi kita dulu dikontrol melalui satu kepimpinan Islam, Khilafah Osmaniyah kan. Dia keluar fatwa, semua orang ikut. Contohnya fatwa melawan penjajah bukan Islam. Itu fatwa daripada Sultan sampai ke kita. Sebab tu kita di Tanah Melayu kita lawan habis-habisan semua penjajah. Walaupun dari segi teknologi kita ketinggalan. Tapi fatwa tu kata wajib semua umat Islam melawan penjajah kafir dengan khifafan wa siqalan, dengan segala yang dia mampu secara berat atau secara ringan. Barang siapa yang ingkar pada fatwa, maka boleh jatuh hukuman dia ke atas dia. Jadi kita semua ikut, semua negara Arab pun lawan semua penjajah. Mana ada penjajah yang selesa kecuali dia masuk negara bukan Islam. Betul tak? Bila dia masuk negara Islam, kenapa semua Islam bangkit macam ni? Sebab kita ada ketua kita khalifah bagi arahan. Jadi bila dah tak ada semua tu, dah masuk macam-macam yang ajaran yang pelik-pelik muncul. Masing-masing pula ada authority, dah ada platform pula dah. Dulu kan tak boleh, dulu memang sunni lah kan. Jadi akhirnya ada keperluan kepada lebih memperincikan ilmu hadis. Maka di situ muncul ilmu takhrij hadis yang lebih lagi terperinci. Yang asal-asal dulu ada Sciences of Hadis, Ulumul Hadis, ilmu usul hadis tu daripada zaman dulu lagi. Sebab tu kita boleh kenal mana hadis palsu. Kemudian yang belakang-belakang ni dia makin strict atas keperluan. Tapi Imam Said Nursi punya pendekatan ialah Imam Said Nursi pun based on apa yang dia memorize. Betul tak? Kan? Dan Ustazah sendiri kaji sebagai orang yang berada di zaman akhir dan dalam bidang ini, Ustazah sendiri pun buat kajian dengan student Ustazah dah ada 2 master thesis. Sekarang ni menduri 1 PhD thesis. InsyaAllah satu lagi, insyaAllah kita cuba dalam proses, tak berani sebut lagi tapi doakan. Setakat yang kita dah buat kajian kecil-kecilan dengan final year project, hadis-hadis yang ada dalam Risalah An-Nur contohnya, walaupun dia berstatus daif, maka dia ada juga sokongan daripada hadis-hadis lain. So tak adalah yang palsu, yang stotok palsu dengan peliknya, dengan membawa makna yang jauh daripada makna sebenar tu, setakat ni tak ada. InsyaAllah tak habis lagi 6,000 surat Risalah Nur, tapi kita daripada apa yang kita baca, kita tengok semuanya memang guided by Allah. Kalau ada pun kesilapan, Imam Said Nursi kata dia sebab dia adalah manusia. Kalau sempurna sangat kan, apa beza pula dengan Quran kan. Okay, so jadi harap itu dapat menjawab bagi pendengar Ustazah. Sebab tu saya rasa lebih baik kalau nak ambillah dari Risalah Nur, dah jelas dah. Kan? Kalau kita nak tengok yang lain-lain, nanti kita kena buat kajian pula kan. Nak kena filter balik, semak balik kan. Sampai nanti jadi yang agak peliknya, contohnya satu tempat orang mandi kat situ sebab dia kata air tu air suci. Dah jadi ada mak dari mana pula dia punya dalil kan. Jadi yang Ustazah tengok kalau dalam Risalah tu dah jelas. Jadi macam kenapa kita nak susah-susah kan, jalan tu jelas ikut Quran dan Sunnah. Bukan Ustazah tak masuk kan. Tapi berdasarkan pada kajian, rasakan ketenangan. Sebab saya Dr. Najiyah pun takkan ada kat sini lah. Dr. Najiyah pun orang Quran Sunnah juga. Kan? Orang yang memang berurusan dengan Quran dan berurusan dengan Sunnah. Betul? Jadi bukan kita ni jadi ikut buta-buta. Tak. Jadi Alhamdulillah satu nikmat besar. Allah bawa ni ke Malaysia ni, ya Allah satu nikmat sangat besar. Dan kalau nak jelas selamat, ikutlah yang ni bagi Ustazah lah. Dekat ni recommendation Ustazah. Dah sampai tak payah susah nak perah-perah otak lagi. Cuma nak faham saja. InsyaAllah. Mudah-mudahan jawab. Okay, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung.
Terima kasih banyak diucapkan kepada Ustazah atas penyampaian yang diberikan. Moga kita semua mendapat manfaat dan kita cuba sebarkan mana yang kita mampu macam yang kita kata tadi. Kita sampaikan dakwah sebenarnya untuk pesan kepada diri kita sendiri juga. Yang terutama ni lah kita bukan nak pesan kat orang sangat pun. Tapi nak pesan kat diri sendiri. Jadi sebagai penutup kami memohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar dan salatul asar. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.